Ringgit menjunam ke paras yang paling rendah dalam tempoh 26 tahun. Tapi mana pergi Menteri Ekonomi? Menteri Ekonomi sibuk nak jadi podcaster. Emotional damage. Kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi. Semalam kita telah pun tahu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ringgit kita telah menjunam ke paras yang paling rendah dalam tempoh 26 tahun, di mana ringgit kita telah ditutup pada kadar RM4.73 bagi setiap dolar Amerika Syarikat, dan begitu juga ditutup rendah berbanding dengan kebanyakan mata wang asing di seluruh dunia kecuali Baht Thailand. Dan benda ini sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan sekalian tidaklah mengejutkan saya sebenarnya, sebab memang track record negara kita ini sejak di bawah pemerintahan Datuk Seri Anwar Ibrahim memang kita sentiasa mencatatkan rekod-rekod yang pelik-pelik macam ni. Kalau anda masih ingat tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pada tahun lepas ringgit kita telah mencatatkan angka RM4.79 bagi setiap dolar Amerika, dan itu mencatatkan rekod yang paling teruk dalam sejarah berbanding dengan zaman Perikatan Nasional yang diorang duk canang-canang dulu RM4.75 kan. Tengok-tengok zaman PHBN ini RM4.79. Dan semalam akhirnya termaktub sudah, ringgit kita mencatatkan nilai yang paling rendah dalam tempoh 26 tahun. Satu pencapaian yang saya rasa bolehlah kerajaan perpaduan Madani, bolehlah anak-anak papa bangga-banggakan sebenarnya. Bukan senang tau catat rekod sebenarnya. At least lah kan, dalam lipatan sejarah adalah rekod yang mencatatkan nama mereka, betul tak? Oh, okay. Tetapi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dalam pada kita duk bercerita tentang ringgit jatuh ini, yang kelakarnya caption berita harian telah diedit beberapa kali. Pada peringkat awalnya, berita harian lebih jujur. Dia kata ringgit Malaysia menjunam ke paras yang paling rendah dalam tempoh 26 tahun. Tengok-tengok tak berapa lama lepas itu, caption tersebut telah pun diedit. Ditulis ringgit kita ditutup rendah seiring dengan mata wang asing di seluruh dunia. Dan siap tulis lagi lah, ringgit kita jatuh ke paras ini. Tetapi yang terendah dalam tempoh 26 tahun itu telah dipadamkan sama sekali. Wahai berita harian, kenapakah anda menukarkan tajuk tersebut? Adakah dapat arahan daripada pihak-pihak tertentu? Adakah Fahmi Fadil sekali lagi koyak dengan penceritaan dan juga tajuk daripada berita harian sampai dia mengeluarkan arahan untuk tukar tajuk itu lagi sekali? Hah? Benda tidaklah mengejutkan, sebab kalau anda masih ingat, pada tahun lepas berita harian telah mengeluarkan satu artikel di mana benda ini berdasarkan kepada pandangan ekonomis, tetapi berita harian tulis OPR bakal dinaikkan. Tengok-tengok Fahmi Fadil tukar. Dia kata tukar benda ni, ini adalah tajuk yang telah tersasar dan telah mendatangkan benda yang tak elok pada kerajaan. Ditukarkan, penganalisis kata OPR bakal naik. Itulah dia kerajaan perpaduan Madani, tuan-tuan sekalian. Censorship is real. Tetapi itulah dia, kita bertanya-tanya juga, dalam pada kita punya ringgit ini makin merudum dan sebagainya, ekonomi kita makin teruk dan sebagainya, mana pergi Menteri Ekonomi? Mana pergi pakar formula yang luar biasa nama Rafizi Ramli itu? Paling kurang aku ada formula. Rupa-rupanya Rafizi Ramli ini sibuk nak jadi podcaster. Dia sibuk nak memulakan podcast dia yang bakal menteri tu, sampai dia sanggup kutuk YB Viral. Dia kata, semua orang-orang PN, YB Viral lah, Wan Faisal dan sebagainya, semua takut nak berhadapan dengan dia. Jadi kita terpaksa teruskan podcast ini dengan panggil orang-orang lain dan sebagainya. Peliklah tuan-tuan sekalian. Patutnya menteri ini jalankan kerja sebagai menteri. Patutnya menteri ini kena address lah masalah berkaitan dengan ringgit jatuh, dengan ekonomi merudum dan sebagainya. Daripada kau sibuk-sibuk buat podcast, duk menceceh sana menceceh sini, duk sembang sana sembang sini, tapi kerja satu hapah pun tak buat masalahnya. Orang macam ni ke kita nak layan untuk podcast? Tak dapat dah dolonya bang. Menyusahkan orang lagi ada. Dia patut buat kerja menteri tapi sibuk jadi podcaster. Berhentilah jadi menteri, jadi podcaster sepenuh masa. Senang. Dah tua pun bodoh. Tetapi tuan-tuan sekalian, Rafizi Ramli inilah orang yang sama yang ketika ringgit jatuh ketika zaman Najib Razak dahulu, dia punya formula tak ingat dunia. Dia telah mengeluarkan satu artikel yang telah dipetik oleh Malaysia kini. Dia kata, ringgit jatuh ini, Najib Razak tidak boleh melepaskan diri, tidak boleh berdiam diri, dia kena bertanggungjawab, macam-macam lagi. Sekarang ambil kau, ringgit jatuh pada zaman dia menjadi Menteri Ekonomi. Apa dia nak jawab sekarang ini? Demokrasi terpimpin. Kesibuk nak menggebang dekat dia punya podcast masalahnya. Tetapi itulah dia tuan-tuan sekalian. Inilah dia kerajaan perpaduan Madani. Kerajaan kutu babi sebenarnya. Dulu masa dia jadi pembangkang, dia punya sembang memang kau lebat. Tapi sekarang bila dah jadi kerajaan, satu persatu hampir yang muncul masalahnya. Sebab itulah saya selalu katakan, ada hikmahnya juga Datuk Seri Anwar Ibrahim ini dapat jadi Perdana Menteri. Ada hikmahnya juga Rafizi Ramli ini dapat jadi menteri. Sebab apa? Sebab akhirnya kita tahu
tahu kedua-dua insan yang sembang kari ini ketika menjadi pembangkang rupanya entah apa-apa langsung tak boleh pakai apabila diberikan amanah dan sebagainya. Tetapi itulah dia tuan-tuan dan puan sekalian, kerajaan ini kan kerajaan mereka. Ringgit jatuh ke, ringgit naik ke, yang penting bagi mereka ialah kerajaan dan mereka boleh buat sesuka hati bila mereka menjadi kerajaan. Kalau tak adalah Seni Hamzah kata macam ni. Kerajaan ni kerajaan kami, jadi ikut suka kami lah. Paling kurang aku ada formula. Ni kau ada menteri berlambak-lambak ni, satu formula pun tak ada. Otak letak dekat mana? Sampai Abang Jamil mampus.